Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi peluang kepada kita dapat kita meneruskan pengajian ilmu kita, yang mana ianya salah satu daripada tuntutan syarak wajib ke atas orang yang mukallaf mempelajari ilmu fardu ain, yang mana disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala bahwasanya seseorang mukallaf wajib dia mempelajari 3 ilmu, iaitu ilmu fiqh, tauhid dan tasawuf. Apabila dia tidak belajar ketiga-tiga ilmu ini, dia dikategorikan orang yang fasik ataupun orang yang melakukan dosa-dosa besar. Dan insya-Allah kita terus sambung mengajar kita. Kita masuk muka surat 140 dah. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, al-bahjatu mardiyatu. Versi bahasa Malaysia, al-bahjatu mardiyatu ini masalah kitab, dia menyebut sedikit sebanyak masalah antara makmudah imam. Bahjatu mardiyah maknanya benda kecantikan yang paling disukai. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengannya kami mohon pertolongan. Alhamdulillahillazi awdaha lana umural ma'murati wa bayyana lana umural manhiyati. Pujian itu bagi Allah, Tuhan menjelaskan kepada kita segala pekerjaan yang disuruh dan yang menjelaskan juga segala perkara yang dilarang. Wa rafa'na anal mushkilati wa umurul ahkama mushtabihat. Dan diangkat daripada kita segala perkara yang dimuskilkan dan segala hukum yang kesamaran. Wassalatu wassalamu ala man atana bil bayyinati wa ala alihi wa sahbihi ashabil karamati. Rahmat Allah dan salamnya ke atas penghulu kita yang membawa penjelasan kepada kita, dan ke atas sekalian keluarga dan sahabatnya yang mempunyai keramat. Seterusnya, sebahagian daripada saudara yang saya tidak dapat menolak permintaan mereka mendesak saya supaya menterjemahkan beberapa masalah yang dimaafkan ketinggalan makmum yang muafiq daripada imamnya dan yang tiada dimaafkan. Ni kitab ni dia sambung masalah makmum dan imam, masalah muafiq dan masalah masbuk, benda yang dimaafkan dan ada yang tidak dimaafkan. Maka saya selaku fakir kepada Allah menunaikan permintaan mereka kerana ada hadis yang menyebut ad-dallu 'alal khairi ka fa'ili.
Maksudnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti orang yang mengerjakannya. Risalah ini adalah syarah bagi syair alim Allama Muhaqqiq Syekh Azizi Ali bin Ahmad bin Muhammad yang sangat teratur dan sangat nyata maksudnya serta ringkas perbincangannya. Kandungan perbincangannya dilakukan oleh alim Allamah Syekh Muhammad Saleh bin Syekh Ibrahim Rais yang dirahmati Allah. Sangat banyak manfaatnya bagi kebanyakan orang Islam dan juga bagi golongan tertentu. Maka saya selaku fakir kepada Allah Ta'ala hendak menterjemahkan kepada bahasa Melayu supaya dapat memberi manfaat kepada orang yang tidak mengetahui bahasa Arab. Jika hamba bukan ahli dalam bidang ini, hamba selaku fakir kepada Allah yang Maha Mulia berpegang kepadanya juga supaya diberi petunjuk kepada kebenaran. Wa ma taufiqi illa billahil aliyil azim. Tiada apa-apa petunjuk kepadaku kecuali daripada Allah yang Maha tinggi lagi Maha besar. Terjemahan ini aku namakan Al-Bahjatu Mardiyah fi udhri takhallufil ma'mumi anil imami thalathata arkanin tawilatin. Kecantikan yang disukai itu maksud bahjatu mardiyah pada memaafkan makmum menyalahi imam dengan 3 rukun yang panjang. Makmum yang muwafiq ada yang dimaafkan dengan 3 rukun yang panjang. Dan apabila dia ditinggal oleh imam dengan 3 rukun yang panjang, ada keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan makmum ni batal ataupun tidak batal. Syekh Azizi radhiyallahu anhu mempunyai nizam syair ini berkata, in syi'ta dhabtan lilladhi syara'an uzir hatta lahu thalathu arkanir tufir. Jika kamu ingin mengetahui secara pasti yang dimaafkan di sisi syarak sehingga dibenarkan kepada 3 rukun. Menurut syarahnya, jika seseorang itu ingin mengetahui dengan lebih mendalam dan pasti berkenaan orang yang muafiq, iaitu makmum yang muafiq imamnya pada syarak yang dibenarkannya ketinggalan sehingga 3 rukun yang panjang daripada imamnya, iaitu rukuk, sujud pertama dan sujud yang kedua. Manakala rukun yang pendek ialah seperti i'tidal, duduk antara 2 sujud, duduk dalam tasyahud awal dan duduk istirahat. Tu dia sebut rukun-rukun yang panjang. Rukun yang panjang yang pertama iaitu rukuk. Yang kedua sujud yang pertama dan yang ketiga iaitu sujud yang kedua. Hak ni 3 rukun panjang. Tidak ni tak termasuk berdiri, tidak termasuk tahiyat akhir ni. Selain daripada hak tu semua rukun pendek. Iktidal rukun pendek. Duduk antara 2 sujud rukun pendek. Duduk istirahat rukun pendek. Tahu duduk istirahat kan? Iaitu orang yang duduk sebelum dia bangun untuk berdiri. Selepas sujud yang kedua dia duduk sekejap. Duduk sekejap ni sebagian ulama mengharuskan, sebagian ulama mensunatkan. Sebagian ulama tidak mengharuskan. Jadi duduk, nama istirahat adalah duduk berehat sekejap sahaja. Kecuali pada semaya sunat tasbih, itu tak ada masalah. Nak duduk panjang sebab dia disyariatkan untuk membaca tasbih-tasbih ketika pada tempat-tempat tertentu. Okey. Dan dia masuk kepada ta'rif orang muwafiq. Ta'rif orang yang muwafiq. Dikehendaki dengan orang muwafiq ialah orang yang mendapat masa yang mencukupi bersama qiyam imamnya untuk membaca Fatihah dengan kadar bacaan orang pertengahan, bukan dengan kadar bacaan
sendiri dan bacaan imamnya. Maka sesiapa yang mendapat masa yang tersebut di dalam qiyam imamnya, sama ada pada rakaat pertama atau lain-lain, maka dinamakan orang muwafiq dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imamnya. Jika orang muwafiq itu selesai membaca Fatihah dan ia sempat rakaat sebelum imamnya masuk kepada rukun yang keempat, seperti membaca tasyahud akhir atau berdiri kepada qiyam, walaupun sebelumnya imam mendahului dengan duduk istirahat atau perkara yang menyerupai rukun, seperti duduk bagi tasyahud awal, maka makmum itu dapat rakaatnya dan ia hendaklah meneruskan tertib sembahyang dirinya. Ni kena perhati molek dah. Yang pertama kita kena tahu istilah muwafiq. Maknanya kalau berlawanan dengan muwafiq, dia automatik dia masbuk. Muwafiq ni gapo? Muwafiq orang yang sempat berdiri qiyam, berdiri bersama imam dengan kadar masa surah Fatihah. Dengan kadar masa surah Fatihah. Kadar mana? Iaitu kadar yang dibaca oleh orang yang muqtadil. Apa makna orang yang muqtadil? Orang yang tidak terlalu cepat dan orang yang tidak terlalu lambat. Maknanya orang hak pertengahan, bacaan orang hak ramai-ramai lagu mana. Okey. Bila dia sapa, dia ada kadar tersebut. Walaupun pada rakaat pertama, kedua, ketiga, dia ada dengan kadar tersebut, dia dihukum sebagai muwafiq. Contoh kita ambil, dia mari pada rakaat yang kedua ataupun yang ketiga. Dia mari Allahu Akbar, dia pun tak baca lagi Fatihah, dia menengung. Nengung sebab apa? Kita imam baca surah sedap, suara sedap. Dia pun dengar. Dan surah tersebut, dan dia berdiri tadi lepas takbiratul ihram, dia berdiri dan dia ambil masa tu masa dengan kadar surah Fatihah. Lepas tu imam, contoh tu imam baca surah Wadduha, dan selepas selesai surah Wadduha dia baru teringat. Dia ni tak baca lagi Fatihah. Rakaat ke berapa? Lah ni rakaat yang kedua ataupun yang ketiga, contoh yang kedua lah. Bila gitu tu imam pun Allahu Akbar, tu imam rakaat. Jadi dia ni nak hukum masbuk ke muwafiq? Rakaat kedua. Nak hukum masbuk ke muwafiq? Dia mari rakaat yang kedua. Bila mari rakaat yang kedua, Allahu Akbar, tu imam pun baca lah, start baca surah Wadduha. Ataupun dia mari tu imam baca Fatihah, tu imam selesai baca Fatihah, tu imam sambung pula dengan surah lain. Dia ni tak baca lagi Fatihah, dia mari rakaat yang kedua. Dia mari rakaat yang kedua, tu imam pun Allahu Akbar, tu imam pun rakaat. Bila tu imam rakaat, dia baru teringat dia ni tak baca lagi Fatihah. Faham? Nampak tak soalan tu? Nampak tak masalah tu? Jadi bila dia tak baca lagi Fatihah, lah ni adakah dia kena rakaat ataupun dia wajib membaca Fatihah tersebut? Wajib baca. Dengan sebab apa? Dia sudah mengambil kadar berdiri bersama imam dan melalui kadar masa surah Fatihah. Walaupun dia mari rakaat kedua, rakaat ketiga, dia dihukum sebagai muwafiq, bukan masbuk. Faham tak? Faham kan? Jangan kita mari rakaat kedua, ni rakaat kedua ni tak apa, kita pun gi rakaat lalu. Apabila kita gi rakaat tanpa membaca Fatihah, solat kita batal, semaya kita batal. Nak kalau jahil batal ke tak? Dia dah tahu batal. Tak jahil dak batal jahil.
Pasal dia jahil, nak kata batal lagu mana? Dan kalau tak batal, lah ni rakaat tersebut kira ke tak? Rakaat tersebut tidak kira. Tu imam rakaat dia tak baca lagi Fatihah, sedangkan dia dihukum sebagai muafiq. Kalau dia alim, maknanya orang yang tahu dalam masalah tersebut, solat tersebut batal. Lah ni dia dah tahu. Tu imam rakaat, dia pun habis dah wadah, tak baca lagi Fatihah ni, dia pergi rakaat juga. Solat tersebut sah, tetapi rakaat tersebut tidak dikira. Faham tak? Rakaat tu tak kira. Dah kalau tak kira rakaat, dah kalau dia tak tambah juga. Rakaat tu memang tak kira dah. Dia pula ni tak tambah juga rakaat. Batal dah. Maya zuhur jadi 3 rakaat contoh. Nah, dia yakin dia pak, pasal dia kata aku dah rakaat tadi. Dia kata gitu, padahal rakaat tu tak kira. Lepas tu nak buat lagu mana orang lagu ni? Sudah. Dah, kalau rakyat tak dengar dah, dia kata dia dah rakaat. Nak kata kan? Boleh ke tak nak dihukum sebagai orang yang jahil? Tu masalah. Ya, istilah jahil iaitu orang yang jauh daripada ulama, jauh daripada tempat-tempat pengajian. Lah ni boleh ke tak masyarakat kita hari ni, boleh ke tak nak hukum istilah tu jahil dalam masalah maya? Boleh ke tak? Tu tidak tahu. Pakat jawab dia tu. Jahil tak mari. Jahil tak mari bukan kata jahil tak mari. Tu malah mari, bukan jahil tak mari. Jahil tak mari dengan jahil mari lagi mana? Dia mari jahil juga. Tak faham. Alhamdulillah. Ni dah lah tak mari tak faham pula. Jadi dia tak tahu dia tu tak faham. Dia tak tahu, dia tak faham. Okey. Tengok tu dihukum sebagai muwafiq juga. Jadilah ni masalah ni dia kata, dan jika imam sudah masuk kepada rukun yang keempat, takdir dimaafkan bila? Contoh dia ni tengah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Imam ni melakukan perbuatan-perbuatan rukun sampai bila? Sampai tu imam masuk sujud yang kedua. Dia ni duduk baca Fatihah lagi ni. Tak habis lagi Fatihah ni. Kalau orang yang masbuk tu imam rokok, dia tak rokok, automatik batal. Masbuk dia sapa Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, mana tak ada kadar masa surah Fatihah tu imam pun rokok, wajib dia rokok. Kalau dia tak rokok, batal solat tersebut. Ni orang yang muwafiq. Orang hak muwafiq, dia dibenarkan dimaafkan 3 rukun yang panjang. Lah ni masuk dah 3 rukun, tapi dia tak habis lagi Fatihah. Okey, tengok. Dia kata, dan jika imam sudah masuk kepada rukun yang keempat, seperti ia berdiri sampai kepada hak qiyam. Tu imam sujud yang kedua. Ni baca Fatihah lagi. Tu imam pun Allah bangun daripada sujud yang kedua. Sama ada tu imam tu nak berdiri, dia kata yang sudah layak untuk membaca Fatihah, atau ia duduk pada hak yang layak membaca tasyahud akhir. Sedangkan makmum yang muafiq itu belum lagi sempurna bacaan Fatihahnya, maka luputlah rakaat itu bagi makmum tersebut, dan tidak lagi dibenarkan mengejarkan tertib sembahyang dirinya kerana sudah luput rakaatnya. Dan dikata, kalau tu imam sudah sampai hak berdiri, contoh sujud yang kedua. Bila sujud yang kedua, makmum ni baca Fatihah lagi, ihdinas siratal mustaqim, tu imam pun Allahu akbar, sampai dekat hak rakaat, hak berdiri,
makmum tadi tak selesai lagi Fatihah. Situ dia sebut sini, dalam kitab ni dia kata makmum tadi kena duduk di mana tempat imam itu duduk. Lah ni tu imam berdiri. Jadi makmum tersebut kena berdiri, rakaat hak dia baca Fatihah gapo tadi tidak dikira. Faham tak? Dan sebagian ulama kalau kita tengok di dalam kitab Qaulul Tam, dia beri dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita niat mufarakah. Pilihan yang pertama, kita niat mufarakah, kita selesai semaya kita seorang diri. Pilihan yang kedua, hak ni dia sebut. Peti kita ambil tempat mana tu imam tu duduk lah ni. Lah ni tu imam sudah bangun daripada sujud. Lepas tu berdiri. Kita terus berdiri. Maknanya rakaat hak kita tak ada tadi tidak dikira, dan apabila imam beri salam, kita wajib tambah satu rakaat. Ni hak yang dimaafkan. Sebagian ulama kata dak perbuatan tersebut apabila imam siapa dak. Imam siapa ada tempat dia, kalau dia tidak niat mufarakah, dia masih meneruskan solat untuk mengikut imam tersebut, solat tersebut batal. Faham tak? Tu imam berdiri dah, dia duk maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia teruskan Fatihah tersebut, dia rokok gapo, batal solat tersebut. Faham tak? Tapi sebelum imam bangun daripada sujud, sebelum tu imam bangun daripada sujud yang kedua, dia dah rakaat. Sebelum tu imam bangun daripada sujud yang kedua, dia dah habis Fatihah. Ini tak ada masalah. Ini boleh teruskan solat tersebut dan dikira rakaat tersebut. Faham ke? Kau tak nampak? Nampak tak? Tak berapa nampak tak? Nampak tak? Kalau contoh kita ni seorang yang dimaafkan, contoh kita muafiq. Bila kita muafiq, tu imam ni masuk sujud yang kedua dah. Tu imam masuk sujud yang kedua. Kita dibenarkan dimaafkan 3 rukun panjang. Siapa mana? Siapa sujud yang kedua. Jika imam tersebut bangun daripada sujud yang kedua dan sampai kepada hak berdiri. Hak berdiri ni keadaan ni, contoh. Kita katalah berdiri mudah. Bila tu imam tu berdiri dah, pendapat yang pertama menyatakan kita niat mufarakah. Pendapat yang kedua, kita tidak boleh teruskan semaya kita dengan rakaat dengan sujud, kita terus ikut tu imam. Tu imam duduk mana lah ni? Tu imam duduk berdiri, kita ikut berdiri. Kalau tu imam tu duduk tahiyat akhir, kita wajib duduk tahiyat akhir. Contoh tu imam tu bangun daripada sujud yang kedua, tu imam pun duduk tahiyat akhir. Kita ni maliki yaumiddin lagi, kita wajib turun dan duduk pada tahiyat akhir. Rakaat tersebut tidak dikira. Wajib kita tambah 1 rakaat lagi. Beda. Lah ni kita nak mufarakah ke kita nak ikut tu imam? Kita kata nak ikut tu imam, nak ikut tu imam, terus duduk ikut imam. Dan rakaat tersebut tidak dikira, semaya dan jemaah tersebut dikira. Faham kan? Kau tak nampak? Payah juga maya dah. Ingat kau mudah je. Ingat kau mudah, payah juga. Hak ni bagi orang yang muwafiq. Kalau masbuk mudah je. Tu imam rakaat, kalau dia tak rakaat batal. Tu imam rakaat, kalau dia tak rakaat batal. Hak ni bagi orang yang masbuk. Muafiq, dia dimaafkan 3 rukun yang panjang. Ni bagi orang yang muafiq. Okey. Dikata kini makmum tersebut diberi pilihan antara 2 pekerjaan, sama ada ia memilih untuk mendapatkan rukun di mana imam berada padanya. Dia ayat dah ni, Dia kata sama ada dia nak ikut tu imam lah ni, tu imam duduk mana? Tu imam duduk tahiyat akhir, dia kena duduk tahiyat akhir. Tu imam berdiri, dia kena berdiri. Seperti pada qiyam atau tasyahud akhir, supaya sembahyangnya tidak batal. Dia ikut tu imam tu supaya sembahyang itu tak batal. Kalau dia tidak ikut imam pada kedudukan imam berada, solat tersebut batal jika dia meneruskan baca Fatihah. Faham tak?
Tapi setakat ni rasanya tidak ada lagi dak makmum tempat kita ni baca Fatihah lama setara tu. Dak siapa tu imam bangun daripada sujud yang kedua dia tak sudah lagi. Tak jumpa. Dak hak banyak tu imam tak ada rokok, dia rokok ada. Tu banyak hak berlaku. Dah, tu imam tak ada rokok, dia rokok dah. Tu imam tak ada bangun, dia bangun. Tu ramai. Tapi hak ni tinggal jauh ni payah. Dah, okey. Dengan itu Fatihahnya dan juga kerja-kerja tertib sembahyang dirinya hendaklah ditinggalkan kerana sudah luput rakaatnya, dan hendaklah ditambah satu rakaat lagi selepas salam imamnya. Dan serupa kita ayat tadi, selepas tu imam salam, dia kena tambah satu rakaat lagi. Ataupun ia memilih untuk meniatkan mufarakah, bercerai daripada imamnya. Ni dia ayat ni. Ketika itu ia hendaklah mengerjakan tertib sembahyang dirinya dan rakaat itu dimasukkan dalam bilangan rakaatnya. Kalau dia niat mufarakah, dia boleh meneruskan solat tu dengan seorang diri, tak ada masalah. Tu kalau dia niat mufarakah lesam. Dan ni masalah dia nak ikut imam, nah. Kalau berlaku pada kita nak mufarakah ke, kita nak ikut si imam. Contoh. Nah, berlaku kita nak ikut hak mana? Nak ikut si imam ke nak niat mufarakah? Ikut si imam. Masa ni boleh kalau ikut si imam dia kena sudah. Masa ni boleh pilih dan ikut si imam nak mufarakah, tak kena lagi kan? Bila kena hari tu belajar dah tak ingat nak buat lagu mana. Tak kena. Biasa gitu je. Dan sebab tu Nabi kata afatu ilmi nisyan. Penyakit ilmu itu lupa. Dan penyakit bagi ilmu itu lupa penyakit dia. Dan ngaji tak ingat pula. Dak kalau bab piti orang hutan kita banyak orang ingat belaka. Kalau bab dunia ni habis ingat. Tapi kalau bab ilmu mata aja. Batu Nabi kata nyakit ilmu itu lupa. Wa idha'atuhu an ghairi ahlihi, dan jangan kamu meletakkan ilmu itu pada bukan ahli dia. Maknanya lo ni pada dah dengan kita ngaji bab semaya cukup dah. Dan ngaji bab semaya cukup dah. Kalau hadis tafsir tu dengar saja boleh. Dah, dengar saja boleh hadis tafsir, nak beramal tak dah. Nak beramal tak dah. Dah, tapi kalau bab semaya ni kok mana-mana wajib kita beramal. Sebab itulah maknanya pengajian yang wajib kita pelajari tiga ilmu itu pada untuk diri kita beramal pada dah cukup dah. Nah, kerana kita bimbang yang mana Allah Ta'ala sebut wa nufiqa fissu rifata'atuna afwaja dalam surah An-Naba. Nah, Allah Ta'ala kata apabila ditiup sangkakala manusia itu akan kembali kepada masyar dalam berpuak-puak. Dalam berpuak-puak. Kata Muaz bin Jabal, ya Rasulullah, gapo makna ayat ni? Apabila malaikat tiup sangkakala dan manusia itu dibangkitkan dalam keadaan berpuak-puak. Bila Nabi dengar pertanyaan Muaz bin Jabal, Nabi jadi takut, cemah-cemah. Tak ada jawab lagi. Nabi SAW mengalir air mata. Satu riwayat menyatakan sehingga basah pakaian Nabi. Nangis teresok-esok dengan sebab soalan Muaz bin Jabal. Kata Nabi SAW, makna yang disebutkan itu apabila kita dibangkitkan kali yang kedua. Tiupan yang pertama adalah untuk mematikan kita semua. Tiupan yang pertama adalah untuk mematikan kita semua, dan bukit-bukit itu semua menjadi padang. Jadi padang. Maknanya pada apa yang sejauh mata memandang. Tak ada dah bukit, tak ada apa satu. Dan kali yang kedua kita dibangkitkan, iaitu datang berpuak-puak kepada masyar. Kata Nabi dia ada 12 barisan. 12 barisan.
Nah, 12 barisan, 12 golongan ni. Nah, ada. Nabi ni nangis sebab apa? Kerana itu adalah umat aku. Kata Nabi ni umat aku ni bukan lain. Bila gitu Nabi kata 12 golongan tersebut, satu golongan sahaja hak selamat. Satu golongan sahaja hak selamat dalam 12 golongan. Sedangkan hak Nabi sebut dalam hadis lain, Nabi kata agama ni akan terpecah 73 golongan hak selamat. So, manusia akan dibangkitkan dari kubur ke alam kepada mahsyar, iaitu dalam afwaja, maknanya berpuak-puak. Kata Nabi mentafsirkan ayat tersebut, Nabi mensyarahkan ayat tersebut kepada Muaz bin Jabal dalam keadaan menangis. Kerana apa? Kerana semua itu adalah umat aku. Nabi kata so je hak selamat, hak lain tak selamat belaka. Nah, Nabi royak belaka kepada Muaz bin Jabal perangai orang hak baik lagu mana, orang hak jahat, orang berzina, orang hak curi, orang hak menyakiti jiran, Nabi sebut belaka. Ada orang hak meninggalkan solat, Nabi sebut belaka. Salah satunya orang yang meninggalkan solat, Nabi kata iaitu dia dibangkitkan dalam keadaan muka serupa babi. Muka dijadikan muka serupa khinzir dan berjalan ke pada mahsyar. Tu Nabi berdiri dah muka khinzir. Ada orang yang mana Nabi kata tangan tak ada, kaki tak ada. Tangan tak ada, kaki tak ada, berpuak-puak pergi kepada mahsyar. Nabi kata itulah puak yang mana masuk neraka. Siapa dia? Salah satunya iaitu orang yang menyakiti jiran. Nabi kata ni puak-puak ni masuk neraka belaka. Ya. Tangan tak ada, kaki tak ada, pergi pada mahsyar lagu mana wallahu a'lam. Ya, ada orang yang dijadikan muka ni kepala keldai tubuh manusia ada. Macam-macam Nabi royak. Tapi Nabi kata hak selamat adalah satu golongan. Siapa dia? Iaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Hak tu sahaja hak selamat. Maknanya 12 golongan. Hak selamat so golongan. 73. Sesat belaka hak selamat so. Kita minta kita tergolong dalam golongan orang yang diselamatkan oleh Allah. Orang yang disebut oleh Nabi, yang mana barisan yang terakhir iaitu baris yang ke-12, orang yang beriman dan beramal soleh, itulah yang selamat. Mereka itulah sahaja hak masuk ke dalam syurga. Hak lain ke neraka dulu. Dan Nabi tak nangis lagu mana? Nabi tak berjerit sebab apa? Dah, kerana kita ni umat Nabi, tapi tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kata apabila kamu berpegang kepada Quran dan hadis, kamu tidak akan sesak siapa bila-bila. Bukan kata pegang kelek gimari, maknanya pegang iaitu beramal. Kita beramal. Dah? Kalau kata pegang Quran, kita pegang belakang Quran beramal ke tak? Tak, hadis kita bukan kata tak baca, hadis bukan kata tak dengar, beramal ke tak? Tak, bukan kata tak belajar, beramal ke tak? Tu. Sebab tu di dalam kitab Zubat dia kata fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadi watan. Orang yang alim, orang yang tahu, dia tidak beramal dengan apa yang dia pelajari, dengan apa yang dia tahu. Dia diazab sebelum orang hak sembah berhala kena azab, dia diazab dulu. Nak lagu mana? Dan orang hak sembah berhala tak kena lagi ni. Orang hak tahu tapi tidak beramal. Sebab itulah setiap apa yang kita pelajari, setiap apa yang kita belajar, kita mengaji, beramal. Dan beramal ikut, bukan kata dengar saja. Dah, kalau kata dengar, Yahudi pun dengar juga. Abu Jahal pun dengar juga. Tak, sehingga Allah sifatkan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Bukan dia tak dengar, dia dengar, tapi dia buat-buat tak dengar. Lalu kok masjid tahu ada orang ngajar, buat sombong. Dah, buat serupa lembu kenyai, buat tak tahu. Dah, sedangkan dia tahu. Ni Allah Taala kata summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Dia tu pekak tuli dan mereka tidak akan dikembalikan oleh Allah.
Tu takut. Kalau akhir hayat dia kembali kepada Allah, alhamdulillah. Takut akhir hayat tidak kembali kepada Allah. Tu kita takut. Mudah-mudahan kita sentiasa dilindungi oleh Allah, ya, dan kita sentiasa termasuk golongan yang dikasihi oleh Allah. Dan dia kata tadi, sesungguhnya penyusun syair yang dirahmati Allah telah menyebut 8 masalah dalam syairnya. 5 masalah pertama tidak berlaku khilaf padanya, dan di kalangan ulama mentakhirkan, dan 3 masalah lagi berlaku khilaf di kalangan mereka. Cuma tinggal 1 masalah yang ke-9 yang berlaku khilaf padanya, yang kita akan bicarakan akannya selepas ini. 9 sebab jadi muafiq, wallahu a'lam. Anda tanya? Ada? Ada soalan? Ada? Okey. Sembelihan ahli kitab tak boleh makan ke tak? Boleh makan. Dah, boleh makan. Ahli kitab ni siapa? Iaitu al-Yahud wan Nasara. Sembelihan mereka itu boleh makan. Kalau tuk sami tak boleh. Kalau kelimparia gapo Hindu gapo tu tak boleh. Itu tidak termasuk dalam ahli kitab. Ahli kitab ni iaitu 2 golongan. Bahkan perempuan dia boleh dinikahi oleh orang Islam. Jadi lah ni boleh kita makan. Lah ni boleh kedak kita makan. Dah, lah ni boleh kedak kita makan sebab kitab dia diubah-ubah. Kita kena tahu start daripada dulu sampai lah ni semua kitab dia diubah-ubah. Dah, kitab dia itu diubah, bukan lah ni je, daripada dulu lagi. Masa zaman Nabi sudah diubah. Yang betul salah seorang yang beramal betul dengan kitab yang berimankan dengan kepada Nabi Isa, iaitu pak saudara Siti Khadijah. Masa tu dia dah, tapi Nabi sebelum Nabi disyariatkan menjadi rasul lagi. Ya, dia dah. Tapi lah ni boleh kedak kita makan. Bahkan dia tidak beramal dengan kitab. Dia beramal dengan kitab dia. Dia beramal dengan kitab dia. Orang Islam tak semaya, dia pun melah lembu boleh kedak kita makan, dia tak semaya, dia tak beramal pun. Boleh kedak? Orang Islam tak maya, dia melah lembu, dia ajak kita makan. Ni orang Islam tak semaya, tak beramal, tak maya, tak puasa, hidup dengan kejahilan, dia melah. Boleh kedak kita makan? Boleh kedak? Mana nak kata boleh, takut tak boleh. Nak kata tak boleh, takut boleh. Dah, nak kata tak boleh, makan banyak dah. Lah ni apabila kita ada kalimah la ilaha illallah dalam mazhab kita, walaupun orang gila melah boleh makan tapi makruh. Budak kecil melah boleh makan tapi makruh. Dalam ahli kitab ni dah boleh makan ke tak? Kalau melah mengikut syariat, tak boleh makan. Dah, contoh kita kata pada contoh Imam Al-Baijuri. Ni pada masa dia ni ada dah sesat Yahudi ubah kitab ni. Dah Nasrani ubah kitab. Bukan tak ada, ada. Dah, bukan tak ada, ada. Tapi sebab apa dia bahas masalah tu membolehkan lagi makan. Maknanya kalau secara terperinci, wallahu a'lam. Dah, kalau nak ikut asal, maknanya dia tidak beriman dengan kitab dia sendiri. Maknanya dia kufur dengan kitab dia sendiri. Dia tidak boleh menjadi ahli kitab. Dia tak panggil ahli kitab. Ahli kitab ni orang yang beramal dengan kitab. Dah, alim ulama dia yang beramal dengan kitab itu dia panggil ahli. Kalau tidak beramal itu tak panggil ahli. Ada. Patut lah ni boleh makan ke tak? Kalau dia beramal boleh. Kalau tak beramal, kena tanya orang lain.
Dah, kalau tak beramal kena tanya orang lain. Dah. Sebab Allah Taala melarang kita memakan sembelihan kafir musyrik. Kafir musyrik. Tu. Sama ada hak ni boleh makan. Cuma hak la ni. Cuma la ni ada ke tak lagi ahli kitab? Tu je. Kalau kata tak ada dak ahli kitab, bukan ahli kitab dah. Tak boleh ha. Kalau kata dia ni ahli kitab lagi, boleh. Dia gitu. Ada. Salah kata. Dak nanti ke ahli kitab kita tak boleh makan. Hak sembelih orang Islam mana kita tak boleh nak makan? Mana ada kita makan? Dah. Ada. Hak kena langgar kau kata hak nak mampu lah berat-berat melek boleh makan. Dah berapa? Tak mampu lagi kita dah meleh dia kata. Padahal tu bangkai dah. Mana ada kita makan. Tak ada masalah pun. Dah, maknanya kena mengaji. Dah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna hikmah ta'wil. Allahumma zidna 'ilman faqih. Allahumma 'allimna ta'wil al-Quran. Allahumma aghnina bi'ilmi wa bil ma'qilna bit-taqwa jamna bil 'afiyah. Ya Rabbana anta ilahuna na'buduka jahila wa anta warzuqna 'ilman nafi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.